أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kembali kita meneruskan majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah, yang memuatkan 42 hadis yang besar sekali faedah dari berbagai cabang yang berkaitan dengan Islam. Dan pada majlis kali ini kita akan menyambung lanjutan daripada penjelasan terhadap hadis yang ke-6, iaitu hadis yang kita beri tajuk halal, haram, syubhat dan peranan ataupun kaitannya dengan hati seorang insan. Pada majlis sebelum ini kita telah menjelaskan bahagian pertama daripada hadis ini, yang secara kasarnya terdiri daripada dua bahagian yang utama. Bahagian yang pertama menjelaskan 3 perkara, iaitu yang berkaitan dengan halal, haram dan syubhat. Bahagian kedua adalah berkaitan dengan hati seorang insan ataupun seorang manusia, hati kita. Baik, hadis ini sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, iaitu hadis yang membahaskan hal-hal yang berkaitan dengan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya yang mukmin. Yang mukmin maknanya yang tunduk, patuh, taat terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang telah ditetapkan ini adalah perkara yang hendaklah wajib dilaksanakan, kerana ia merupakan batasan-batasan Allah Taala yang telah ditetapkan oleh hamba-Nya. Sebagaimana Allah menyebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 229, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullah fala ta'taduha. Man yata'adda hududallahi faulaika humuz zalimun. Itulah hukum-hukum Allah, iaitu ketentuan-ketentuan, had-had yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka janganlah kamu melanggarinya. Maka barang siapa yang melanggarinya, iaitu hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Baik, sungguh hadis ini memberikan manfaat yang besar sekali untuk menjaga diri kita agar berada di dalam ruang lingkup had yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sungguh besar jasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, iaitu salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kaum Ansar Al-Khazraji, daripada kabilah suku kaum Khazraj. Dan dia menurut sejarah disebutkan sebagai bayi ataupun anak yang pertama daripada kalangan Ansar yang lahir
setelah Nabi SAW berhijrah ke bumi Madinah. Dan An-Nu'man radhiyallahu anhu ini meriwayatkan hadis sekitar lebih 100 hadis. Jadi beliau banyak juga mendengar hadis-hadis Nabi SAW walaupun masih muda usianya. Baik, kita baca terlebih dahulu matan hadis ini, kemudian kita akan huraikan baki daripada hadis ini, iaitu bahagian yang kedua. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun jelas pula, dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat, yakni sama-sama kebanyakan manusia tidak mengetahui tentangnya, yakni tentang apa? Tentang hukumnya. Barang siapa yang menghindari atau menjauhi perkara-perkara syubhat tersebut, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada dekat dengan pagar larangan, yakni milik orang, dan dikhawatirkan dia akan masuk ke dalamnya. Ya, ketahuilah bahawa setiap raja memiliki tanah ataupun tempat larangan. Ya. Ingatlah bahawa larangan Allah itu adalah apa yang diharamkannya. Ketahuilah bahawa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, dan jika ia rosak, maka rosak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahawa segumpal daging itu adalah hati. Baik, sebagaimana yang telah kita jelaskan, hadis ini mengandungi 3 perkara penting yang perlu diberi perhatian oleh setiap muslim dalam dia menjalani syariat Allah Subhanahu Wa Taala, agar dia menjadi orang yang menunaikan hak-hak Allah. Yang pertamanya adalah iaitu penjelasan tentang perkara yang halal, jelas. Perkara yang haram juga sangat jelas. Kedua-duanya sangat jelas diketahui secara umumnya oleh manusia, yang pintar ataupun yang tidak pintar. Adapun perkara yang ketiga yang banyak manusia terjatuh ke dalamnya adalah syubhat. Kerana dia ada perkara yang sama ada sulit untuk dikenali, memerlukan penelitian dan sebagainya dalam hal-hal yang tertentu, ataupun dia diketahui tapi bermudah-mudahan dalam perkara syubhat. Dan barang siapa dia masuk dalam perkara syubhat ini, maka dia sedang menyiapkan dirinya untuk menuju kepada perkara yang haram, yakni perkara yang dilarang. Dan kita telah berikan contoh-contohnya. Contoh syubhat. Adapun halal dan haram telah jelas. Syubhat umpamanya apa? Umpamanya kita berkawan dengan ahli maksiat. Kita raikan ahli maksiat itu. Contoh ahli maksiat itu peminum arak. Dia ajak kita pergi ke park, ke disko, kita ikut dia. Ketika minum, walaupun kita minum air orange juice, dia minum arak, lama kelamaan kita akan terkena dengan syubhat dia, maksiat dia. Mula-mula sedikit syubhat yang pertama kenapa? Iaitu pergi ke tempat maksiat. Syubhat yang kedua, lama-lama syubhat kedua dia akan melihat perkara-perkara maksiat. Penghidang arak, wanita yang memakai pakaian yang mendedahkan aurat. Yang ketiga, lama-lama dia akan dipujuk-pujuk oleh kawan dia. Cubalah sikit aja, sikit, tak apa, tak mabuk. Akhirnya dia jadi seorang yang pemabuk, contoh.
Begitu juga, ya jangan sekali-kali para ulama melarang kita bermajlis dengan ahlul bid'ah. Ya. Mula-mula dengan alasan untuk yang mendengar apa yang disampaikan untuk mencari perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Tapi lama-lama terpesona, terkesima disegap bijaknya ahli bid'ah itu membuat ucapan, ya, sehingga menangis air mata orang yang duduk dalam majlisnya. Akhirnya dia terkena fitnah syubhat. Akhirnya dia lama-lama bertukar, jadi daripada ahli sunnah menjadi ahli bid'ah. Dan kiaskanlah kepada perkara-perkara lain yang banyak sekali. Ya, yang ini contoh lain. Dia berduduk satu meja di restoran yang terbuka dengan wanita-wanita yang mendedahkan aurat. Ya. Padahal wanita itu adalah ada hubungan dengan dia. Contohnya barangkali anak saudaranya, contohnya perempuan muda lagi. Dia pakai kopiah, pakai serban bagai duduk kat restoran tu. Tiba-tiba ada orang datang, barangkali ya, orang akan lihat, Masya Allah, saya kenal ustaz ni. Tapi kenapa duduk dengan para wanita yang seperti itu, muda-muda, ya, kemudian tidak menutup aurat. Itu kan syubhat. Padahal wanita-wanita tadi, ya, ada kaitan dengan dia, bukan mahram dia, barangkali anak saudaranya dan sebagainya. Jadi hendaklah dia tutup pintu syubhat itu. Jangan berlaku seperti itu. Ya. Kalau ada orang datang dekat dia, dia kena jelaskan, ini anak saudara saya, supaya nak tutup pintu fitnah. Ni kena berjaga-jaga. Kadang-kadang dia berdua-duaan dengan wanita yang sebenarnya mahram dia. Ya, tapi wanita tu berada dalam keadaan yang tak seperti dia, penampilannya. Itu ya, contoh syubhat yang akhirnya akan membawa kepada perkara-perkara yang ya, menjatuhkan aibnya, menjatuhkan maruahnya, menimbulkan fitnah dan sebagainya. Dan Nabi SAW ketika menjelaskan hal yang berkaitan dengan syubhat, Nabi SAW membuat perumpamaan, ya, tentang betapa halusnya, tersembunyinya pada pandangan setengah orang hal yang berkaitan dengan syubhat. Sehingga Nabi SAW menyebutkan seperti pengembala yang berada di dekat pagar larangan milik orang dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Maknanya mudah sekali untuk orang terjatuh ke dalam perkara syubhat. Jadi seseorang itu perlu menjaga dirinya, ya, teliti dalam bab ini. Jangan bermudah-mudahan. Ya, contoh perkara syubhat. Kadang-kadang kita update dalam status Facebook kita, ya, penampilan kita itu tak sesuai dengan ya, kerjaya kita. Umpamanya sebagai seorang ustaz, tiba-tiba pergi upload gambar di mana ya kita sedang berfoto, di belakang, latar belakangnya gambar wanita. Gambar wanita, walaupun wanita tu tak kena-mena dengan kita, gambar. Tapi pergi duduk kat tembok tu, gambar belakang wanita-wanita, ya, dalam pengiklanan. Itu semua syubhat. Syubhat yang akan menjatuhkan maruah dia. Jadi kena teliti dalam bab ini. Ya. Kadang-kadang ya, dia berpenampilan contohnya ya, dengan pakaian yang mendedahkan aurat. Mendedahkan aurat tu bukan buka, maknanya apa? Fit body. Ketat badan dia. Tak tunjuk badan dia sadu. Ketat badannya. Baju-bajunya itu. Itu kan syubhat. Ya. Nanti akan jatuh maruahnya. Maka tinggalkan perkara-perkara yang dilakukan oleh orang awam. Jangan sekali-kali dilakukan oleh seorang ustaz. Kerana dia menjadi rujukan, perhatian. Jadi dia kena jaga wibawa diri dia. Dia ada maruah. Jadi penampilannya mesti ada perbezaan. Tapi kadang-kadang perkara ni banyak dilanggar oleh para ustaz. Ya, pakai seluar ketat, baju ketat. Ya, tak padan dia. Tu. Ya, Masya Allah. Tak nampak kalau tengok by first impression dia ni ustaz ke orang biasa. Macam geng-geng biasa je. Dia mesti ada wibawa dia. Ya, Masya Allah. Jadi kena jaga wibawa kita. Kadang-kadang sambil berjalan pakai t-shirt pagoda je. Pakai seluar jean. Ya, tapi kita kenal dia. Ni ustaz yang ceramah kat kampung aku ni. Kenapa penampilan macam ni? Kopiah tak pakai dan sebagainya. Ya. Maknanya dia tu sebagai seorang yang mengajar, dia kena tunjuk contoh. Jadi ini syubhat. Ya, akhirnya boleh membawa perkara-perkara haram. Sebab apa? Sebab sebenarnya kadang-kadang kita tanya, kenapa orang tu dia berpenampilan contoh penampilan biasa di kalangan masyarakat kita ni, orang Melayu Islam, urufnya kalau orang tu berpenampilan pakai kopiah, ya, pakai pakaian seperti pakaian khas, pakai koko, baju koko ke atau jubah. Yang pertamanya biasanya dia pakai itu untuk apa?
Ya, bukan nak tunjuk dia alim tak, bukan nak tunjuk dia ustaz tak, tapi pakaian tu dapat jaga dia daripada melakukan perkara maksiat. Pakaian tu. Dengan ada kopiah di atas kepala, dia tak berani nak cakap yang bukan-bukan, masuk pengawal wayang. Kalau dia terpaksa nak teringin juga masuk pengawal wayang pun, barangkali dia buang ketayap dia, kopiah dia, suruh. Ya. Jadi pakaian tu sendiri nak jaga dia daripada terjatuh kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Tu. Jadi kalau dia buka semua pakai macam biasa, khawatir dia. Lama-lama dia boleh pergi lakukan seperti perkara orang yang dilakukan oleh ahli maksiat. Itu sekadar contoh. Ya, banyak lagi yang lain. Kemudian Nabi SAW bukan setakat itu. Nabi SAW bagi lagi contoh perumpamaan tentang syubhat ni. Apa kata Nabi SAW? Ya, ketahuilah bahawa setiap raja memiliki tanah larangan. Ya, tempat larangan. Ya. Ingatlah bahawa larangan Allah ada apa yang diharamkannya. Jadi di sini dua kesimpulan sekaligus terhadap dua perkara, iaitu haram dan syubhat. Ya, sebab perkara syubhat tak akan bawa kepada halal, dia akan bawa kepada haram. Haram sudah pasti dia akan haram. Jadi dua perkara besar ni Nabi SAW buat perumpamaan, iaitu tentang raja. Ya, raja ada larangan, ada tempat larangan dia. Ya. Di mana rakyat umumnya diajar supaya menjauhkan diri daripada tempat-tempat larangan tersebut. Contoh di istana dia ada tempat rakyat marahan ni tak boleh pergi. Taman dia ke, ya, atau kolam renang dia ke, atau tempat apa bersemayam punya raja tu, itu tempat larangan, rakyat tak boleh nak masuk. Tempat permandian dia dan sebagainya. Ya. Maka bahkan lebih jauh daripada itu, Allah Ta'ala, ya, pun dalam hadis ini menjelaskan, Nabi SAW nak buat perumpamaan, bukan sama nak buat perumpamaan. Raja ada tempat larangan, rakyat tunduk, patuh, takut, ikut. Betul kan? Tak berani nak langgar. Ya, lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang jauh daripada permisalan tadi yang Nabi SAW sebut tu, untuk bagi kita faham. Ya, supaya kita faham Allah Taala itu, ya, dia memiliki tempat-tempat larangan yang diperintahkan kepada hamba-hamba, termasuk raja tadi. Ya, supaya mereka semuanya itu menjauhkan diri daripadanya. Kalau kepada raja kita taat, patuh terhadap tempat larangan dia tu, apatah lagi kepada Allah yang menciptakan kita dan raja tersebut. Tentulah lebih wajib. Ya. Tu. Nak menunjukkan apa tu? Perbandingan supaya kita faham analogi. Ya, kalau dalam urusan manusia kita patuh, taat, raja perintah kita taat. Ya. Perdana Menteri perintah kita taat. Ya, KKM suruh kita ikut prosedur, taat. Ini Allah Ta'ala yang menciptakan semuanya tadi tu. Tentulah kita wajib taat. Maka taat perintah Allah terhadap semua amaran-amaran Allah, larangan-larangan Allah. Yang haram jangan bermudah-mudah. Ya, yang syubhat juga jangan sekali-kali memandang remeh. Tak apalah, sikit je. Lama-lama, ya, ibarat peribahasa Melayu apa, kecil-kecil, sikit-sikit lama jadi bukit. Ya, akhirnya membiasakan. Seperti api. Ya, kecil menjadi kawan, lama-lama besar jadi lawan. Seperti api dalam sekam. Ya, sikit dia. Nanti dia sikit-sikit dia membakar. Ya, sampai satu rumah terbakar. Asal daripada sekam saja sedikit. Jadi ini memberikan penegasan, peringatan keras kepada Allah Ta'ala kepada kita. Menerusi lisan Nabi SAW, jangan, ya, melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah. Haram hukum dia dalam pelbagai aspek yang telah kita sebut. Yang ini semuanya terang, jelas dinyatakan dalam Quran, terang, jelas dalam hadis-hadis Nabi SAW. Istilahnya ma'lumun minad-din bid-darurah. Faham? Ya, rasuah haram, judi haram, perzinaan haram, mencuri haram, menipu haram, bercakap dusta haram, ya, menghina orang haram, merasa diri lebih baik pada orang lain haram. Semuanya perkara-perkara yang mendatangkan keburukan, maka haramlah dia hukumnya. Adapun perkara yang membawa kepada kebaikan, ya, maka semuanya adalah halal, kebaikan, mengikut neraca apa? Neraca Allah yang telah ditetapkan oleh Allah. Boleh faham? Okey, selesai. Kemudian kita tengok bahagian yang kedua. Inilah bahagian yang punca daripada perkara yang pertama. Iaitu kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasad kulluh, wa idza fasadat fasadal jasad kulluh, ala wahyal al-qalb. Ya. Apa kata Nabi SAW?
ketahuilah bahawa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, seketul daging. Tu. Jika dia baik, maka baiklah pula seluruh anggota tubuh badan. Ketahuilah bahawa segumpal daging itu adalah hati. Jadi hati adalah ibu kepada segala perkara yang berkaitan dengan perintah dan tegahan Allah. Ya, dan hati itu adalah berada di dada manusia. Ya. Di mana? Belah kiri ke belah kanan? Tapi hati yang dimaksudkan ni hati apa? Bukan hati yang daging tu. Hati yang halus, yang tak dapat ditangkap oleh mata. Itulah dia, ya, yang berkaitan dengan rohani seseorang, batiniah seseorang itu. Ya, tu. Baik. Jadi dalam bab ini, hati merupakan, ya, disebut sebagai hati ini ibarat raja bagi tubuh anggota manusia. Dia adalah raja. Dia ibarat raja yang memimpin pasukannya. Ya. Dalam medan pertempuran, raja itu yang memberikan arahan. Apa saja keinginan, kemahuan, maka semua ditentukan oleh raja. Jadi hati inilah yang akan menentukan sama ada kita akan membuat pilihan, sama ada inginkan perkara yang halal atau inginkan perkara yang haram, atau cenderung kepada perkara-perkara syubhat. Ya, jadi baiknya, buruknya seseorang itu sangat bergantung kepada hatinya. Dan hati itu adalah raja. Jadi kalau hatinya hati yang baik, kalau hatinya hati yang buruk, maka akan terhasillah ya hasil yang berbeza. Jadi menunjukkan betapa pentingnya, besarnya peranan hati. Ya. Jadi sebab itu di dalam Islam, ya, ada satu ilmu yang dipanggil tazkiyatun nafs. Ya, ilmu untuk menyucikan diri, membersihkan hati. Sebab hati manusia ini dia, ya, dibahagikan kepada 3 jenis. Setiap orang itu sama ada salah satu jenis atau kesemua jenis. Boleh tak semua jenis? Tak boleh. Ya. Hati manusia ni ada 3. Dan 3 jenis inilah yang akan menentukan atau keterkaitannya dengan 3 perkara tadi. Ya. Yang pertama, hati yang sihat. Inilah hati yang buat pemiliknya selamat di dunia, selamat di akhirat. Selamat di dunia iaitu dia dapat melaksanakan hadis ini secara sempurna, atau kalau tidak menuju kesempurnaan. Ya, dia laksanakan yang dia pilih yang halal, dia laksanakan yang halal, dia berjalan di atas perkara yang halal, dan dia menjauhi dirinya sejauh-jauhnya daripada perkara yang haram. Ya, dari sudut akidah, dari sudut ibadah, dari sudut akhlak, dari sudut muamalah, dan apa saja yang berkaitan dengan dirinya dan, ya, alam sekitarnya, manusia, alam sekitar, dan kemuncaknya sudah tentu pokoknya adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah hati yang sihat, ya, yang menjauhkan dirinya, menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang syubhat. Ya. Dan hati inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meraihnya, yang membuatkan pemilik hati ini selamat di negeri akhirat. Sebagaimana Allah jelaskan tentang hati ini dalam Al-Quran. Yauma la yanfa'u wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari harta benda dan anak pinak tidak mendatangkan manfaat apa-apa, tak guna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang sihat. Jadi hati yang sihat adalah hati yang selamat. Hati yang bersih daripada sifat-sifat tercela. Hati yang jauh daripada kesyirikan, riak, ujub, sum'ah dan pelbagai. Dan hati yang dipenuhi dengan segala sifat-sifat mahmudah. Ikhlas dalam bertauhid kepada Allah. Jujur, amanah, ya, baik sangka, dan pelbagai lagi sifat-sifat hati. Ya. Kemudian hati yang kedua adalah hati yang mati. Hati yang tak hidup. Walaupun hatinya ada tapi mati. Dia tak mengenal Allah, tidak menyembahnya, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak mencintai Allah, tidak meridai Allah sebagai Rabbnya, bahkan dia benci, ya, mengikuti hawa nafsunya semata-mata, ya, tak peduli kepada kemurkaan Allah, ya, muamalahnya buruk dari sama manusia, ya, hasad, dengki, ya, sombong, ya, suka menyindir orang, ya, suka menjatuhkan orang, merasa diri lebih baik daripada orang. Ini hati mati. Semua sifat-sifat mazmumah tu ada kepada dia. Ya.
Jadi cintanya kepada dunia. Tak peduli cara macam mana pun, yang penting dia dapat apa yang dia inginkan, walaupun dengan cara yang haram. Kita sebut tadi seperti scammer, seperti orang menerima rasuah, matilah hati dia. Tak rasa malu langsung, hilang maruah. Orang bahasa sekarang guna muka tembok, muka tebal, ya, kebal, tak lut. Dia selamba je, tak rasa bersalah apa-apa. Mengambil harta orang tanpa hak, menipu. Dia rasa bangga pula. Rasa bangga. Masya Allah. Ni hati yang mati. Dan hati mati yang paling dikuatiri adalah hati yang tidak mengenal Allah. Kufur kepada Allah. Syirik kepada Allah. Ya. Melakukan pelbagai perkara pelanggaran. Dialah tokohnya dalam melakukan hal bid'ah. Dialah tokoh yang mempertahankannya. Tu hati mati. Kalau hati hidup, takkan berani dia melakukannya. Ya. Hati yang ketiga, hati yang sakit. Hati yang kena hantar ke hospital. Bukan hospital fizikal, hospital rohani. Ya. Dan inilah di antara tugas Nabi SAW. Untuk menghidupkan hati yang mati. Dan menyembuhkan hati yang sakit. Dan mengekalkan hati yang sihat. Itu tugas para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan tugas ini diteruskan oleh para ulama Rabbani yang berjalan sampai sekarang. Ya. Jadi terapinya tak ada lain melainkan dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW. Sebab itu Allah menjelaskan fungsi Nabi SAW 3. Sambung Sofi Rahmat, ayat kedua surah Al-Jumu'ah. Walladzi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Baik, ayat ini juga lihat. Allah, dialah Allah yang mengutuskan. Ya. Wallazi ba'atsakum Wallazi ba'atsakum Wallazi ba'atsa fil Macam mana? Wallazi ba'atsa Wallazi Wallazi ba'atsa fil ummiyyin. Wallazi ba'atsa, lupa nak baca. Wallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim. Dialah Allah yang mengutuskan ya seorang rasul di kalangan kaumnya yang ummi. Untuk apa? Mula-mula tengok ni, mula-mula. Wa yuzakkihim. Kemudian baru yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. 3. Mula-mula menyucikan mereka, buang dulu sifat-sifat jahiliah. Bersihkan dulu. Kalau tak dibersihkan dulu, macam mana nak masukkan? Faham? Tengok Allah Ta'ala. Allah Maha bijaksana, Maha mengetahui. Kalau kita analogi dalam kehidupan pun tepat. Allah menyebut mulanya yuzakkihim, menyucikan, membersihkan. Tengok cawan, pinggan. Sebelum kita guna, kita buat apa? Basuh dulu. Walaupun dah basuh, kita letak di tempat terbuka. Bila nak guna, kita lap. Takut nanti ada debu-debu yang melekat. Ataupun malam tadi lipas lalu, cicak lalu. Nampak tak? Bila di tempat terbuka, bersihkan dulu, baru letak nasi. Contoh, bila kita nak makan, guna tangan, terus ni ke? Tak, basuh dulu, betul kan? Bersihkan dulu. Baru boleh isi cawan tadi, dibersihkan dulu, baru boleh isi air yang bersih. Kalau cawannya kotor, isi air bersih, bersih tak cawannya? Apa jadi pada airnya? Kotor. Jadi ini dia. Ya, bersihkan dulu. Yuzakkihim. Ya, tazkiyah. Ya, menyucikan, membersihkan. Bersihkan mindanya cara berfikir yang salah, betulkan cara berfikir. Ya, ni calibrate cara fikir ni salah. Ya, memandang dunia ni daripada perspektif yang salah. Contoh kita sebut dalam hadis yang kelima tentang bid'ah. Apa salahnya? Apa salahnya? Tu kan di mana salah dia? Ni cara pola fikir dia salah. Pattern of thinking tu wrong. Ya, very wrong. Big mistake. Ya, akal tu dia tak boleh digunakan untuk mensyariatkan agama. Tugas akal tu dia tunduk, patuh, taslim terhadap nakal, dalil. Quran dah ada. Cuma akal digunakan untuk memahaminya. Ya. Tu, betulkan cara berfikir. Ya. Tu, maksudnya cara berfikir yang benar. Banyak orang berfikir cara salah.
Apa salahnya? Ada sikit. Darurat. Padahal belum darurat lagi. Hujan sikit je darurat dah. Tak payah pergi solat berjemaah. Tu cara berfikir yang songsang. Kemudian betulkan cara bersikap. Attitude. Cara sikap kita ni. Ya, sikap yang salah. Ya. Cukuplah kita beragama dengan apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Tu ustaz buat begitu, kita ikut sajalah. Tu sikap yang salah. Ya, kita nak ikut Nabi SAW, bukan nak ikut ustaz. Tu kan syubhat, perkataan syubhat tu. Syubhat dari sudut ucapan. Tu ustaz, majoriti orang buat, ahli masjid semua buat, takkan salah. Ustaz tu masuk TV kau tahu. Dah 7 tahun aku ikut kuliah dia. Takkan salah. Nampak tu. Cara bersikap. Nanti dulu. Sikapi ustaz itu dengan neraca Quran dan hadis. Sikapi dia tu. Timbang dia tu dengan Quran dan hadis. Kalau dia sama, sama. Kalau dia berbeza, tinggalkan dia. Kemudian ubah cara kita bertindak. Cara kita berbuat. Bertindak. Ya, daripada tak betul kepada betul. Sebab tu kita kena buat benda yang betul. Ya, benda yang betul supaya betul. Jangan membetulkan benda yang tak betul. Ya, buat benda yang salah kemudian nak dibetulkan. Sulit tak? Sulit. Pastikan first time kita buat tu benda betul. Sebab tu dalam istilah bahasa Inggeris dia kata apa? Do right thing right first time all the time. Bukan do things right, bukan. Do right thing. Do right things right. Bukan buat do things right. Do right thing. No. Do apa tadi? Right. First thing first. Mana do right things right. First time, all the time. There is no second chance. Faham? Pastikan bila kita beribadah, tepat, betul, terus. Ya, ini sunnah, terus. Dalam agama, dia tak ada try and error. Tak ada cuba uji kaji, tak ada. Ikut saja. Masya Allah. Ya. Jadi ini adalah ya tugas Nabi SAW untuk nak membawa kita kepada hati yang salim, sejahtera. Dan kebanyakan kita ni termasuk yang sudah menjadi seorang Muslim, biasanya berada pada tahap hati yang sakit. Sebab apa hati yang sakit? Sebab hati ni kan dia berbolak-balik. Hati ni kan berkaitan tempatnya iman. Penentu imannya di hati. Iman tu kan dia naik dan dia turun. Dia turun tu dia sakit. Ya, dia naik tu dia sihat. Jadi sentiasa hati ni berbolak-balik. Sebab tu Nabi SAW ajar doa apa? Doa apa? Ni hati bolak-balik ni. Ya bukan libal qulub sabit qalbi ala din. Ya Allah yang membolak-balik hati. Allah jadikan hati kita ni tak tetap, berubah-ubah. Ya. Dulu waktu muda, masya-Allah, istiqamah solat malam. Solat malam istiqamah. Istiqamah puasa Isnin Khamis. Meningkat tua sikit, dia mula tinggal. Ya, sibuk dengan dunia dan sebagainya, macam-macam. Jadi itu saja sudah menjadikan bukti hati berbolak-balik. Dan bila iman kita kuat, hati kita bertambah sihat. Bila iman kita turun, hati bertambah sakit. Jadi hidup kita ni sentiasa kena ada perjuangan. Ya, perjuangan untuk memastikan hati kita jangan selamanya sakit. Bila sakit, segera kena rawat. Sebab hati yang sakit dan hati yang mati akan membawa kepada perlakuan tadi. Perkara yang dilarang, itu haram dan syubhat. Dua ni akan datang pada dia. Jadi sebab itu punca kepada 3 perkara ni datang daripada hati. Sebab itu Islam, Nabi SAW berikan perhatian yang sangat khusus dalam pembentukan hati. Cuba lihat hadis ni. Ada kaitan tak dengan hari pertama? Ada. Ada kaitan tak dengan hari kedua? Ada. Ada kaitan tak dengan hari kelima? Ada. Semua hari tu ada kaitan dengan dia. Sebab apa? Melihat berkaitan dengan perbuatan, amal seseorang mukmin. Hadis yang kedua. Darjat yang paling tinggi sekali bagi seorang insan adalah muhsin. Muhsin tu apa? Ni hati yang sihat. Muhsin. Dia berbuat baik aja. Ya, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang melakukan perkara yang baik, yang terbaik dalam hidup. Yang terbaik dalam hidup apa dia? Istiqamah di atas ketaatan dan istiqamah di atas meninggalkan kemaksiatan. Dan istiqamah di atas menjauhi segala hal yang berkaitan dengan syubhat. Nanti kita akan jumpa hadis yang ada related dengan ni. Syubhat. Apa syubhat contoh? Nabi SAW sebut dalam hadis ke depan nanti. Min husnil islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan bagi seorang mukmin, tinggal perkara yang tidak ada manfaat baginya. Perkara yang tidak ada manfaat baginya tu termasuk salah satunya adalah
syubhat. Syubhat. Macam kita sebut kemarin. Ya, berkawan dengan apa cyclist, kayu basikal. Dia ahli masjid, masya-Allah. Tapi dalam kumpulan itu nanti kayuh sama-sama ada wanita yang bukan mahram dia, isteri orang atau janda mana-mana atau anak dara orang. Kumpul ramai-ramai. Ya, perempuan tu duduk depan dia, dia kayuh di belakang. Nanti selepas sampai berjalan, sampai dah kayuh lama-lama tu, nanti sebab di mana mereka akan pergi kedai kopi. Pagi-pagi berkena breakfast. Masuk bawa basikal, usung basikal tu di kedai kopi, letak. Lalu orang pun semua tengok. Ada rasa tu. Orang tengok perhati. Pakaian pula kita sebut dah fit body. Nampak depan dan belakang. Jatuh maruah. Ahli masjid. Orang kenal dia. Tu AJK masjid, tu imam masjid, tu lebay masjid. Ya. Kemudian duduk pula satu meja, perempuan ada seorang di tengah. Dalam lingkung-lingkung tu seorang perempuan. Walaupun sebelah dia suami. Yang ini siapa? Lepas tu hoha-hoha ketawa tu buat bahak. Ni apa dia ni? Bukan saja syubhat, bawa pada haram. Beri perhatian dalam bab ni. Jangan sekali-kali kita seperti itu. Kemudian tangkap gambar lagi. Upload lagi. Tengok ada isteri kita di situ. Contoh. Ya, waliyahzubillah. Hairan min ajaib. Sebab apa? Tak teliti dalam bab ini. Islam dah ada batasan di antara lelaki dan perempuan. Jangan bercampur bau. Walaupun dia isteri kita, kita ada suami yang di situ. Contoh lain. Ketika makan-makan, ada majlis makan. Buat apa? Orang panggil dinner. Yang pakai table-table tu. Atas nama Islami. Collect dana. Tapi bila atas meja, lelaki perempuan bercampur. Ni isteri kita, ni suami dia. Ni isteri dia, tu suami dia. Campur satu meja. Penampilan, jubah labuh bagai-bagai. Sebab tu jangan tengok jubah labuh tak labuh. Tengok pelaksanaan dia. Tu kan tak comply dengan syariat. Asing lah perempuan duduk meja dia, lelaki duduk meja dia. Kecuali tak boleh asing. Ada tempat tak boleh asing. Macam kita pergi kerusuh, seminar. Ya. Dah dia atur gitu. Tapi kita ada pilihan. Kita boleh lari dia. Tak nak saya duduk situ, saya duduk lain. Tapi kadang tak boleh lari. Orang tinggi-tinggi besar-besar jawatan ni duduk sekali dengan kita. Payah lah. Itu dah darurat. Tapi kalau kita boleh lari. Ni kita yang organize. Nak collect duit untuk pembangunan madrasah lah, mahat tahfiz lah, masjid lah. Tapi buat projek dengan jalan yang cara haram. Campur bau lelaki perempuan. Kemudian selfie tangkap gambar, update dalam Facebook. Ya, isteri kita sebelah dia suami orang. Tak ada sifat cemburu ke? Ni syubhat. Tapi syubhat yang membawa kepada apa? Haram. Kita kalau dari segi logik pun, common sense kebiasaan, kalau perempuan duduk depan kita nak akal pun tak selesa. Betul kan? Dia pun tak selesa. Jangan lagi tekan-tekan pakai fork and spoon tu terpelanting ayam naik ke atas. Ini pengalaman, dah tengok lah. Punyalah. Malu dia. Perempuan dia ada sifat malu kan? Masya Allah. Tapi dah suami dia ada, letak juga sebelah dia. Kita nak cakap nanti, dia rasa kecil hati. Waktu tu majlis bukan yang Islami. Ni yang Islami ni tak boleh patut. Tak buat. Buat semacam. Ini manhaj yang rosak. Salah manhaj dia. Bukan manhaj Nabi SAW. Sebab tu orang yang berpenampilan keagamaan ni, majlis keagamaan apa, dia tu jadi contoh. Lebih teliti patutnya. Jauhi daripada fitnah. Ni syubhat-syubhat ni patutnya dibuang, ditutup. Ya. Teliti. Ya, sebab kita boleh saja, kita yang organizer, kita boleh atur. Betul kan? Macam contoh kalau mesyuarat, ada lelaki perempuan. Staf kita ada perempuan. Mesyuarat umpamanya. Kita ada staf 2 perempuan, yang lain semua lelaki. Jangan letak perempuan tu sebelah kita lelaki. Letak dia di hujung sikit. Perempuan face to face. Ni perempuan, ni perempuan. Ni tak. Ada 2 staf perempuan, ni perempuan. Depan tu staf dia lelaki. Depan tu perempuan, ni lelaki. Tak pernah nampak dia bersembang. Letak sebelah, biar dia bersembang, dia nampak sini. Kalau dia tengok kita pun daripada jarak jauh. Kuranglah risiko dia. Inilah dia. Situasi yang dihadapi sekarang sebab apa? Sebab perempuannya keluar bekerja. Jadi dia bekerja. Ya. Jadi nak minimize risk tu adalah begitu. Kalau dulu perempuannya di rumah. Ya. Sekarang dah dunia terbuka luas. Hasil daripada pengaruh cara pemikiran orang barat supaya equality, ya, supaya sama taraf lelaki perempuan, maka itulah situasinya.
Yang asalnya Islam berlepas diri daripada cara seperti itu. Ya. Sebab itu wanita ni dia boleh bekerja, tapi dalam jurusan yang tidak melanggar syariat. Tapi sekarang dah bercampur bau. Nak cakap bab ni pun berat. Betul kan? Macam jadi engineer, perempuan jadi engineer. Turun ke site, campur bau dengan lelaki. Naik 4 wheel drive berdua. Yang drive lelaki, dia duduk sebelah. Pergi masuk hutan mana. Ni kan haram hukum dia. Berdua-duaan. Berdua-duaan ni bukan mesti duduk dalam bilik tertutup atau di malam hari, tak. Bila dua saja, tak ada orang lain, ketiga syaitan. Sulit tak ni? Sulit. Ya. Kita yang lelaki, dia sulit yang faham. Ya, dia buat tak faham je, buat dono je. Sebab tu yakinlah, ya, isteri duduk rumah tu yang terbaik. Nabi SAW dah bagi jaminan. Isteri, ya, apa dia? Yang berapa 4 perkara tu? Menunaikan solat, puasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatan diri. Ya, maka apa dia? Menjaga kehormatan diri, taat pada suami, syurga. Ya. Suami yang keluar kerja, cari duit. Ya, dapat sikit bawa balik, dapat banyak bawa balik, tapi halal. InsyaAllah Allah beri keberkatan. Berapa banyak yang suami isteri bekerja, akhirnya anak terabai, anak tak dapat kasih sayang. Nanti Allah akan tanya dia di negeri akhirat. Anak dapat kasih sayang daripada susu lembu, bukan susu ibu. Anak dapat kasih sayang daripada maid, dibesar sampai ke besar maid. Sebab apa nak bagi kemewahan pada anak-anak? Anak-anak diajar sejak kecil dengan kemewahan. Tapi at the end apa jadi? Suffer mak ayah. Anak hilang penghormatan. Anak tak ambil tahu tentang sakit demam ayah. Ya, anak sibuk dengan mencari duit, kerjaya. Anak duduk satu negara, tak nak balik dah duduk 2 negara. Mak sakit telefon tolonglah balik, padahal flight naik, ya, 24 hours dah sampai. Ya, mak sakit ni, tenat ni, tolonglah datang balik, dah lama tak balik. Anak duduk kat Amerika. Daripada Amerika, Los Angeles ke, daripada Chicago, nak datang ke Kuala Lumpur, bukan ambil masa 2 hari. Kata maksima 2 hari. 13 hours, tak sampai. Ya, naik pagi, transit di Amsterdam ke, transit di Abu Dhabi ke. Daripada situ langsung je datang ke Malaysia. Boleh balik. Ya, duit banyak. Tapi sibuklah, sorry lah mak. Saya ada projek ni yang nak handle ni. Ya, sibuklah saya, banyak kerja lah, pejabat tak selesai, tak boleh tinggal kerja lah. Apa akibat? Cek. Rupanya waktu kita didik dia begitu. Menyesal pun tak guna. Rumah besar, sunyi, sepi. Berdua lah menyesali nasib diri. Anak, cucu, cicit tak ada kasih sayang pada kedua ibu bapa je ataupun datuk je. Sebab apa? Ni langgar perintah Allah. Tu, jaga. Ya. Sebab tu seorang lelaki hendaklah dia memiliki cita-cita, dia je bekerja. Itu yang terbaik. Itulah yang sesuai. Sebab dia dapat tutup pintu-pintu perkara yang haram terhadap isterinya, syubhat terhadap isterinya. Betul kan? Bayang, isteri dia pergi bekerja, dia bekerja tempat lain. Isteri berjalan dengan suami orang lain, pergi makan sama-sama, duduk di meja yang sama dengan suami orang lain, dengan orang lain, bersembang, bertepuk tampar pergi, bagai. Itu yang lahirnya apa? Isteri curang, suami curang. Sebab berkenan pada tadi, mula melawak aja, lama-lama dia mula menggatal. Tu dia penyakit. Nampak tak? Waliyahzubillah. Baik wali, itu syubhat semuanya. Ya, tutup pintu-pintu syubhat itu. Sebab syubhat pasti akan bawa kepada perkara yang haram. Ya. Ni berceramah, ustaz dengan ustazah duduk sebelah je. Boleh bersenda loka pula. Orang semua tengok. Orang anggap ini kebenaran, padahal kebatilan. Ya. Ustazah tugas dia bukan berdakwah. Dia tak diwajibkan untuk berdakwah. Yang berdakwah ni lelaki. Dia berdakwah untuk perempuan aja. Dia tak duduk depan. 3 ahli panel lelaki, seorang perempuan. Lepas tu boleh berseluruh. Ustazah macam mana ya ustazah didik anak ustazah? Bagus-bagus jadinya. Menggatal dia di situ. Itu syubhat semuanya. Membawa keharaman. Ya. Masya Allah. Kan ni bencana di zaman sekarang. Cuba tengok isteri Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha. Di balik tabir. Mengajar. Bukan tengok depan. Padahal Ummul Mukminin diharamkan berkahwin. Ini syubhat. Tutup. Ya, para wanita, tugas kamu bukan ke sana kemari berdakwah pada lelaki. Bukan. Duduk dalam masjid depan ceramah. Pak Lebay, Pak Haji duduk depan dia. Apa yang Pak Haji dapat? Apa yang Pak Haji dapat? Tengok ustazah tu dalam hati. Ustazah comelnya, kalau jadi isteri aku pun bagus.
Tapi dapat macam mana? Untung ustaz yang nampak dia. Tu dia penyakit. Pasti, itu pasti. Syaitan, ni kat syaitan, dia mesti datang. Perempuan kalau nak ceramah pada perempuan lah. Lelaki buat apa? Lelaki banyak dah ustaznya. Masya Allah. Sebab tu kalau ustaz ni dia mengajar pada kalangan wanita, cara yang terbaiknya adalah di balik tabir. Tak boleh begitu. Pelan-pelan dia mesti bawa isteri dia duduk sebelah dia. Ni nak jaga ni, jaga. Sekejap lagi ustaz tu ceramah dia berkenan. Dia duduk bilang ni yang kedua, tu yang ketiga, tu yang keempat. Kadang-kadang berlaku kemaksiatan. Mula-mula bayar WhatsApp. Tidak dia yang WhatsApp pada perempuan tu WhatsApp. Ustaz, saya ada masalah. Saya baru bercerai. Suami saya sekian-sekian. Cerita pula semua aib ni. Ustaz pun saya Ustaz boleh tak ustaz jadi saya jadi salah satu penyeri rumah tangga ustaz? Sudah. Ni banyak berlaku. Tu fitnah dia tadi. Ustaz bukan malaikat, tok guru bukan malaikat. Kalau ada terpampang depan tu anak dara cantik, janda yang tak cantik pun nampak cantik pada seorang lelaki. Betul kan? Orang lelaki dia penyakit dia di situ, di matanya. Sebab tu Allah perintahkan tundukkan pandangan. Perempuan tu tutup habis dapat biji mata dua je dia. Nanti ada nafsu lagi dia. Tengok cantik ni mata ni. Mesti orang cantik. Tu sampai tahap tu. Jaga. Syubhat. Bencana. Tapi bila benda tu dah dianggap biasa, orang anggap tu apa salahnya? Bagus. Masya Allah. Ni sulit. Jadi hati yang sakit hati yang sakit adalah hati yang boleh diubati. Kalau dia nak ubat, kalau dia tak diubati, dia akan jadi hati apa? Hati mati. Bila hati mati, yang haram jadi halal, yang halal halal. Jadi tak ada istilah haram, semuanya halal bagi dia. Itulah para perasuah tu. Tak ada haram dah dia, halal semuanya. Kalau orang buat, orang lain buat, takkan aku tak boleh buat. Kalau orang lain ambil rasuah, kenapa aku tak boleh? Nampak tak? Tu. Begitu juga orang yang terlibat dengan riba. Kalau Along boleh bagi, majoriti yang pergi pinjam dekat Along tu orang Islam. Baik kita yang buat. Untung juga pada orang Islam. Tu dia. Nampak tak? Ni penyakit bahaya kalau hati sakit. Dia akan membawa kepada hati mati kalau hati tu tak diterapi. Sebab tu kena kita istilahkan ilmunya apa? Heart management. Pengurusan hati. Tak payah pergi kursus bagai-bagai. Ni dalam Quran banyak. Kaedah rawat hati. Hadis banyak rawat hati. Baca saja. Kemudian baca buku-buku, dengar kuliah-kuliah yang menjelaskan tentang tazkiyatun nafs. Amal ibadah tu semuanya untuk tazkiyatun nafs. Contoh kalau nafsu je tak terkendali, berpuasa. Puasa bukan untuk kurangkan badan, kurang kilo, bukan. Itu automatik kamu akan dapat. Tak payah kamu aku puasa nak kurang badan, memang akan dapat. Kamu mahu ke tak mahu, kalau kamu puasa dengan cara yang benar, turun kilo. Bulan puasa cuba tengok. Sebulan kita puasa. Londeh seluar-seluar. Hari pertama, hari kedua, seminggu, balik asal. Nampak tak? Puasa untuk menahan nafsu. Sebab tu, para lelaki, anak muda, kalau nafsu tak tahan, sebab gejolaknya tinggi waktu itu, Nabi SAW perintahkan berpuasa. Tahan nafsu. Baca Quran boleh membaiki hati. Dengar kuliah boleh membaiki hati, membersihkan. Jadi 3 hati ni yang akan membawa pribadinya sama ada dia akan terlibat dengan halal, haram atau syubhat. Hati sihat pergi kepada yang apa tadi? Halal. Hati sakit, hati mati akan pergi kepada perkara yang haram dan syubhat. Jadi Nabi SAW menjelaskan kita 3 perkara ni dalam hadis ni. What is your problem? And what is the root of the problem? And way out, solution. Islam datang sempurna 3 ni. Tak ada agama lain yang datang dengan 3 ni. Apa masalah yang kamu hadapi? Masalah saya ni sulit nak beribadah lah. Solat nak buat 1 waktu pun dah 1 hari pun rasa kira macam nak mati tu. Dan kalau saya tak solat, saya rasa relax, seronok, lapang dada. Tu something wrong dengan sini, hati dia. Nampak tak? Jadi hati ni kena baiki. Dan dia adalah perjuangan seumur hidup. Sebab dia berkaitan dengan hati ni bolak-balik. Dia naik turun, dia macam mood kita, macam emosi kita. Emosi pun di hati juga. Iman di hati. Ini semua di sini. Sebab itu ada specialized subjek untuk bagaimana kita melakukan
ya, iaitu pembaikan hati ataupun terapi hati. Jadi yang kita khawatir adalah hati yang sakit. Ya, hati yang sakit ni berbahaya. Baik. Jadi hati yang sihat, apa tanda hati yang sihat? Apa tanda hati yang sihat? Ya, dan hati kita tahu dia adalah jalan masuknya syaitan. Ya, syaitan masuk ke dalam hati dan bersemayam di situ, dan dia akan datangkan bisik-bisikan. Ya, bisik-bisikan. Dia bisik apa? Supaya kita menjadi seorang yang pemarah, suka kepada syahwat, nafsu, dengki, iri hati, tamak, suka makan sampai kenyang, melampau dalam makan. Ya, itu orang Malaysia, orang Melayu. Ya, kadar tertinggi, obesity. Sihat sebab apa tu? Terlebih makan. Dan makan pula barangkali ya halal tapi tak toyib. Makan benda-benda tak sihat tapi halal. Apa contoh? Jajan tak gemuk tu. Makan burger, KFC, McDonald, makan yang tu dia. Ya, makan dah berlemak. Oh, sihat dah dia. Ataupun makan tengah-tengah malam. Pukul 12 malam baru makan. 12.30 tidur. Sekejap lagi dapat. Nampak tak? Islam tak ajar begitu. Ya, makan bersederhana. Jangan melampaui batas. Ya, berhenti sebelum kenyang. Rasa dah nak kenyang cukup. Kalau kita makan kekenyangan apa jadi? Malas beribadah. Duduk dalam kuliah lena. Sebab apa? Ni perut letih ni sedang buat operasi. Ya, overtime. Seluruh anggota letih. Ya, sebab dia ambil alih tugasnya oleh perut. Banyak tenaga dia absorb untuk bekerja. Tu yang mata letih, oksigen tak cukup. Ya, tambah kalau syaitan datang duduk. Ya, tidurlah, sedap ni tidur. Tu syaitan. Tidur. Tapi kalau majlis lara, celik pergi mata. Tengok konsert, tengok drama, tengok filem, tu mata. Habis satu cerita. Habis satu cerita. Macam orang main permainan lara. Main dam, main chess, main carom. Tak salah. Tapi yang salahnya, lepas satu, game over. Start balik. Tu. Ya, Masya Allah. Jadi semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada hati yang sakit. Ya, dan hati yang sehingga tidak boleh lagi mendengar peringatan dan nasihat. Tak ada langsung hati keinginan untuk bertaubat kepada Allah. Tak nak langsung hati itu tergerak untuk memperkecilkan urusan dunia, memperbesarkan urusan akhirat. Ya. Tak ada langsung untuk memperbaiki amal-amalan. Tak ada langsung nak pergi cek solat aku ni benar ke tak. Ni aku solat ni sejak darjah 1 ni jenis macam ni lah. Pergi cek semak depan orang yang tahu tentang solat. Tolong cek semak bacaan saya betul tak. Cara wuduk saya ni betul tak wuduk saya ni. Tu orang yang nakkan hati yang sihat. Ya, jadi tanda-tanda hati yang sakit ni banyak sekali. Ya. Contoh hati yang sakit, tentu dia tak kenal Allah. Sebab tu dia berani bermaksiat kepada Allah. Tu hati sakit. Ya, hati sakit lagi. Dia bila berbuat maksiat, dia tak rasa sakit. Tak rasa sakit hati dia. Dia rasa selamba, steady je. Ya, jalan mendongak ke langit. Contoh, wanita-wanita yang tak betul aurat tu. Hati mati. Jalan ke sana sini. Solid lagi bagai. Tabaru, selawar, bangga, upload status lagi. Tu hati mati. Tak rasa pun bersalah. Ya, bersalah pada Allah satu bab. Dengan manusia pun steady je. Dia duduk dalam kalangan para muslimat tu yang menutup aurat tu, duduk labuh bagai. Dia duduk seorang-seorang, dia ready, steady je dia. Selamba je. Mudah-mudahan dapat hidayah orang seperti itu. Amin. Sebab apa dia berkawan dah tadi dengan orang yang pakai tutup aurat yang sempurna. Tu. Ya. Dia buat maksiat, dia rasa tak sakit. Dia rasa sihat pula. Ya. Tanda hati mati lagi apa dia? Ya. Dia tidak merasa sakit. Dia tak merasa tersakiti di atas kebodohan dia terhadap agama. Ya. Tapi dia akan rasa tersakiti hati dia kalau dia tak pandai dalam urusan dunia. Dia rasa sakit. Ulun dia pergi seminar bagai-bagai, beli buku-buku, penuh rumah dia buku-buku. Dia pengurusan itu, pengurusan ini. Ya, ilmu itu, ilmu ini. Tapi library dia kosong daripada buku-buku untuk menjelaskan dia tentang hal berkaitan agama. Ya, cara hidup dia cara seperti orang kafir. Masya Allah. Itu hati yang sakit. Ya. Hati yang sakit lagi apa? Tinggal benda-benda yang bermanfaat. Makanan-makanan yang bermanfaat dia tinggalkan. Dia pilih racun. Apa racun?
minum arak, makan makanan yang haram, masuk restoran tak kisah restoran tu milik orang kafir, dia makanan-makanan yang haram masuk dia makan selamba je. Tu. Ya. Tanda hati yang sakit, dia suka dengan lagu-lagu, dia rasa steady je. Dia rasa terhibur pula dengan lagu-lagu yang lara tu. Menikmati dia, menikmati. Dia tak rasa langsung dalam hati dia itu merupakan satu dosa. Apatah lagi orang yang berprofession tersebut sebagai penyanyi. Ya, Masya Allah. Dan di antara tanda orang hati yang sakit apa? Atau hati yang mati. Dia rasa dunia ni segala-galanya. Seolah-olah dunia ni lah tempat dia, negeri tetap. Dia tak pernah bercita-cita, tak pernah berfikir bahawa nanti akan ada negeri akhirat yang dia akan sampai. Tu tanda hati mati atau hati yang sakit dan banyak lagi. Jadi kalau ada tanda-tanda itu, maka segeralah dia untuk dirawat. Bertemulah spesialis dia untuk dirawat. Ya, carilah alim ulama, minta nasihat mereka. Ya, bagaimana caranya untuk kembali kepada Allah. Masya Allah. Ya, inilah dia pentingnya hati yang sihat. Baik, sekarang kita lihat contoh tanda hati-hati yang sihat. Ya, Allah bagi kita setiap orang satu je hati. Terserah pada kita nak navigate. Ya, nak command ke, nak beri arahan ke, ya, atau nak guide dia, nak kuasai dia kita. Ya. Yang kita nakkan hati kita tu adalah menjadi hati yang sihat. Hati yang sihat, tanda dia adalah yang pertama, dia cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Ya, cinta kepada Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Tu. Ya. Jadi keutamaan hidup dia mengikut arahan Allah. Dia punya slogan hidup dia, saya yang mengikut arahan. Ikut arahan siapa? Allah Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda hati yang sihat, iaitu tidak berhenti-henti. Hati itu mendorong pemiliknya agar sentiasa memperbaiki diri, agar tawakal hanya kepada Allah, berserah, berharap, berdoa, memohon, ya, tunduk, patuh, memuji, memuja, semuanya kepada Allah. Jadi seolah-olah apa? Dia sangat menyintai terhadap Rabbnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka jiwa dia tenang, lapang, menikmati. Ya. Tanda hati sihat yang lain adalah dia tidak pernah bosan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Bahkan dia melipat gandakan lagi amalan dia. Dia cari jalan macam mana nak menambah amal-amal. Ya, setelah dia berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam jurusan amal-amal yang wajib, dia cari amalan-amalan yang sunat. Ya, dia berusaha untuk melakukan satu persatu, tidak sekaligus tapi step by step. Dia buat jadual. Contoh, dia nak hidupkan zikir pagi petang. Dia berusaha. Tak boleh buat semua, dia buat sikit-sikit dulu. Dia pilih-pilih mana yang boleh dia mampu. Contoh, dia nak hidupkan seluruh ya sunnah Nabi SAW dalam pengaturan hidupan harian. Ya, hari ni dia kata dia nak belajar, nak hidupkan satu sunnah Nabi SAW, iaitu bila keluar rumah, keluar dengan kaki kiri, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. La quwwata illa. Ya. Maka dia mula yang tu. Seminggu dia dah. Dia repeat those activities. Dah biasa pula, next week dia tulis pula amalan kedua yang dia nak buat. Dan begitulah seterusnya. Ya, dia buat jadual tu. Minggu pertama ni nak baca buku apa, nak habiskan. Ataupun nak baca satu topik, buku apa. Ada jadual dia, habis. Kalau tidak, maksudnya habis di handphone. Pasti. Dan itulah dia penyakit yang paling kronik di zaman sekarang. Orang diserang dengan handphone, habis masa. Main game. Betul kan? Main game pula borderless. Bukan main seorang-seorang. Satu di Vietnam, satu di Jepun, satu di Rusia, satu di Indon, satu di Sarawak, satu di Los Angeles, satu di mana? Heathrow London, ke airport main. Kemudian masuk situ berjudi pula. Kemudian kalau tak berjudi dia bagi hadiah. Itu yang berebut habis masa tu. Kaya menerusi permainan game. Ini semuanya pekerjaan yang ada syubhat, bahkan membawa kepada haram. Sebab apa? Sebab membazir waktu. Perkara lara. Main game pun boleh jadi profession, dapat duit. Sebab tu nak mencari rezeki ni, biar rezeki yang jelas halal. Bila ada kesamaran, ada khilaf daripada kalangan para ulama, tinggalkan.
Sebab itu jalan yang selamat. Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari khilaf mustahab. Walaupun ada ulama kata boleh. Tapi ulama yang kata boleh itu pun 50-50 juga dia. Tak nak menjazamkan, tak berani. Pergi cari yang pasti. Bukankah bumi Allah ni luas? Contoh ada seseorang. Dulu dia bekerja hotel. Gaji mahal. Chef. Mahal gaji. 10,000. Tapi jiwa yang tak tenang. Sebab apa? Yang antara ingredient yang dia masukkan tu adalah liquor. Arak. Bagi sedap makanan. Tak tenang ni. Ya, walaupun gaji mahal. Ni dia bukan senang ni nak berlawan. Hati yang sakit nak pergi hati yang sihat ni. Hati sakit tadi sebab apa? Redha dengan kemungkaran. Bahkan dia pula turut sama bersubahat. Tapi bila sampai satu masa, ya itulah kasih sayang Allah pada dia, bagi dia hati tak tenang, jiwa tak tenang. Sebab syubhat ni jiwa tak tenang. Lama-lama berjuang berlawan hawa nafsu. Dia bisikan bagai-bagai, akhirnya ya dia by hook by crook I have to resign. Tak boleh tahan. Dia tak boleh nak tegur syarikat majikan, tak boleh sebab itu polisi dia. Hotel pula bukan milik orang Islam. Maka takkan dia nak ikut aturan kita, betul kan? Yang datang makan ke hotel kita tu orang Islam. Syubhat banyak. Dosa dah banyak lah. Bertarik arus. Akhirnya berhenti. Dapat kerja hotel lain. Ya, gajinya bukan 50% separuh daripada gaji asal. Ya, 1/3 je gaji dia. Tapi jiwa tenang, lapang. Rasa sikit dan mencukupi. Nampak tak? Tu. Sikit tapi cukup. Itulah dia keberkatan. Tadi banyak. Tak pernah terpuas. Tak pernah rasa sisa, jiwa rusing. Bila Allah tarik nikmat-nikmat yang berkaitan dengan batiniah ni, harta dunia tak akan dapat membayarnya. Walaupun banyak. Jiwa kosong, tak tenang. Nak rawat dengan apa? Pergi hospital, tak ada rawatan. Walaupun kau bayar doktor tu 1 juta, tak akan dapat rawat. Nak rawat dia dengan apa? Dengan Quran, dengan hadis, dengan peringatan. Ya, tidur tak lena. Sering dihantui. Seolah-olah ada benda mengejar. Dalam keadaan ketakutan, rasa bersalah. Tu hati hidup. Akhirnya, dia akan pergi pada hati yang sihat. Ini semuanya memerlukan perjuangan. Minta maaf cakap. Contoh, pramugari. Pramugari, seksi bukan main. Pakai skirt di atas tu. Lebih lutut sikit aja. Kalau boleh, agaknya separuh kat peha tu. Ada memang begitu pun. Pakai ketat. Purposely je buka zip kat sini. Tak payah cakap lah penerbangan mana. Tengok bila Allah tarik nikmat, nak lingkup lah. Nampak? Sekelip mata saja Allah tarik. Ya. Padahal pemiliknya di antara shareholdernya Islam. Yang bekerjanya majoriti Islam. Sampai ada di antara mereka tu terpaksa. Ada alasan terpaksa. Tapi sebenarnya bukan alasan. Sebab rezeki Allah luas. Bila dia keluar saja daripada pramugari ke flight, dia pakai tutup aurat. Maknanya hati dia masih hidup. Maknanya ada peluang untuk jadi sihat. Tapi kalau hati mati, dia rasa selesa. Dia menikmati pula pekerjaan dia tu. Tak rasa bersalah mendedahkan aurat. Bayangkan kalau pesawat yang terhempas tu bagaimana? Mati dalam keadaan itu. Mudah-mudahan mereka itu sempat bertaubat kepada Allah. Menyesali. Betul kan? Tu. Mati dalam keadaan mendedahkan aurat. Itu kan bahaya. Cari pekerjaan lain. Tapi sebab kerja ni gaji mahal, boleh pergi merata dunia, glamour. Itu nafsu. Itu bisikan hati yang sakit. Tengok dalam keadaan COVID ni, bukankah mereka tu ramai yang diberhentikan, akhirnya ada yang bekerja jual di tepi jalan. Nampak tak? Bagus. Kan boleh bekerja. Allah datang COVID ni banyaknya hikmah. Ahli maksiat boleh jadi ahli taat. Allah tutup mereka daripada melakukan maksiat. Allah bawa mereka itu supaya melakukan ketaatan. Boleh tutup aurat. Tapi kalau daripada udara ke darat, macam tu juga, ni sakit semua. Matilah hatinya. Sama aja, dedah aurat juga. Patutnya kamu dah ada kebebasan hidup sebagai seorang muslimah. Ya, rezeki tu bukan datang dengan cantik kita. Ya, dapat menarik orang sebab cantik. Tak, bukan. Rezeki tu adalah Allah yang bagi. Ni kena faham. Jangan bergantung pada usaha kita sendiri. Ya, jadi hati yang sihat, ya, adalah hati yang sentiasa berbuat kebaikan dan sebagainya. Sebab itu, ya, hati yang sihat ni ciri-cirinya kita sendiri boleh ketahui. Kalau mengajak kepada perkara yang halal, perkara yang baik, maka itu hati yang sihat. Ya, prihatin terhadap nasib orang lain, ambil berat, baik hubungan dengan jiran, ya, berbuat baik kepada haiwan, binatang, persekitaran. Tu orang yang buang sampah merata-rata.
Tu hati sakit ke hati sihat? Sambil naik kereta bawa sampah. Ya, letak atas tu. Belah dari river. Sekejap lagi lalu kawasan sampah banyak-banyak tu dia ambil selamba je dia balik. Ni hati yang sakit. Tempat tu dilarang buang sampah dia buang. Ya. Rumah bersih. Tapi persekitaran kotor disebabkan oleh tangan ni. Maka Allah datang ke musibah, banjir, kilat. Itulah dia. Tapi sebab dia, orang lain yang hati bersih pun kena. Ini adalah dia bencana. Ya, maka hadis ini memberikan faedah yang sangat agung kepada kita, iaitu segala apa yang berlaku, baik atau buruk di dunia ini, ya, segala pergolakan, persengketaan, ya, kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan apa saja, semuanya datang daripada hati. Yang keluar padanya adalah sama ada dia memilih perkara yang haram, atau memilih perkara yang halal, atau dia memilih perkara yang syubhat. Dan kebiasaan yang memilih syubhat, dia akan pilih sama yang haram. Ya, jadi kedua-dua perkara, haram dan syubhat, hendaklah dijauhkan. Yang wajib kita pilih, kita berjalan di atasnya, berpegang dengannya, berjalan di atasnya adalah perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Baik, itu saja yang dapat kita jelaskan bahagian yang kedua, bahagian yang sangat penting, iaitu wajibnya kita memberikan penumpuan terhadap perbaikan jiwa, perbaikan diri, iaitu dengan membersihkan hati. Ya, tak ada cara lain melainkan dengan petunjuk daripada cara yang ditunjukkan dalam Al-Quranul Karim. Sebab itu, sesiapa yang dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran itu, ya, maksudnya apa? Maksudnya mereka itu adalah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, way of their life. Bukan Al-Quran hanya untuk mengambil berkat. Bukan Al-Quran untuk dihabiskan baca. Oh, saya baca tiap-tiap bulan, ya, 10 kali khatam. Bukan itu. Bukan itu matlamat utama. Matlamat utama, read with understanding, and then you live with it. Baca, faham, amal. Sebab itu Al-Quran wajib bagi kita untuk setiap harinya melihat dan mengambil faedah daripadanya. Ya, di samping kesibukan kita dengan kitab-kitab yang lain, Al-Quran tu kena tengok. Ya, baca 10 ayat, faham. Ya, kemudian tengok action plan dia, apa yang boleh kita buat. Contoh Suratul As, pendek saja. Oh, ayat dia menjelaskan, kalau aku nak jadi orang yang beruntung, wajib ada 4 perkara. Takkan rugi selama-lamanya. Di dunia tak rugi, di akhirat pun tak rugi. Apa dia? Yang pertama, mesti menjaga keimanan. Istiqamah di atas keimanan. Yang kedua apa? Beramal dengan amalan yang soleh. Yang ketiga apa? Saling menasihati kepada perkara kebaikan dan kebenaran. Ya, yang keempat apa? Menasihati juga, ya, kepada kesabaran. Jadi ada 4, iaitu yang pertama, dalam maksud lain, tugas kita adalah talabul ilm, beramal, kemudian apa ni, menyampaikan, dan yang keempat, bersabar. 4 itu kamu akan jadi orang yang beruntung. 4 itu adalah cerminan daripada hati yang sihat. Ya, semoga kita termasuk di dalam orang-orang yang memiliki 4 sifat tersebut, sebagaimana, ya, kehendak Allah Ta'ala yang disampaikan kepada kita, iaitu di dalam Suratul As. Ya, sehingga berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hazihi surah la kafathu." Para siapa yang mentadabburi surah ini, ya, kalaulah sekiranya Al-Quran itu tidak diturunkan sepenuhnya kecuali satu surah ini, saya cukup bagi kamu. Cukup sebab apa? Tadabbur, faham, laksana, amal, sampaikan, dan bersabar di atas kesemuanya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selesai siri kedua daripada 2 siri dalam penjelasan 2 bahagian daripada hadis yang berkaitan dengan halal, haram, syubhat, dan kaitannya dengan hati. Semoga Allah kurniakan kita hati yang bersih. Ya, ibarat permata, bersih, berkilau, bersinar. Itu hati yang penuh dengan cahaya iman. Dengan cahaya iman itulah kita berjalan sebagai panduan untuk kita bertemu dengan Allah dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim. Wallahu a'lam. Semoga Allah menghimpunkan kita bersama dengan pengarang kitab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, ke dalam syurga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.